Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Alhamdulillah, kita masih lagi berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Moga-moga dengan situasi yang sedang kita alami ini tidaklah menjadi alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran dan juga mentadabbur ayat-ayatnya. Hari ini saya nak bawa tuan-tuan dan puan sekalian untuk mentadabbur ataupun memahami dua ayat daripada surah Ibrahim, iaitu ayat yang ke-6 dan juga yang ke-7, di mana kedua-dua ayat ini mengajar kita tentang cara untuk kita mengurus emosi ketika dilanda musibah. Apakah ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, sehingga habis ayat. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat yang ke-7, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Baik, berdasarkan dua ayat ini, kita nak melihat bagaimana situasi yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga kaumnya, iaitu Bani Israel, ketika mana mereka dikejar oleh Fir'aun dan juga konco-konconya. Kemudian mereka menuju ke satu tempat di mana mereka tidak boleh untuk lari dari Fir'aun dan juga konco-konconya. Maka tempat itu adalah Laut Merah, di mana mereka tidak ada keupayaan untuk menyeberangi laut tersebut. Maka Allah Ta'ala berikan satu mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana ketika baginda meletakkan tongkatnya, mengetuk tongkatnya, kemudian laut itu terbelah. Mereka melalui laut tersebut dan menyeberanginya menuju ke seberang sana. Maka sekarang kita dapat melihat bagaimana situasi yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel. Mereka melarikan diri dari satu keadaan yang sangat getir, iaitu dibunuh oleh Fir'aun dan juga konco-konconya. Kemudian mereka menyeberangi Laut Merah tersebut, berada pada satu kawasan padang pasir yang kering kontang, yang tidak ada makanan, menyebabkan mereka sekali lagi diuji. Tetapi pada kali ini ujian yang lebih kecil berbanding ujian pertama atau musibah pertama yang mereka lalui, iaitu untuk dibunuh oleh Fir'aun dan juga konco-konconya. Sekarang kita dapat melihat bagaimana keadaan yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam berlaku kepada kita pada hari ini. Kita berada di rumah untuk menyelamatkan diri, tidak berada di tempat awam dari dijangkiti COVID-19. Kemudian kita berada di rumah, kita berhadapan dengan masalah yang lain, iaitu tidak dapat bekerja dan tidak mempunyai sumber pendapatan. Maka situasi ini lebih kecil, musibah ini lebih kecil berbanding dengan musibah dijangkiti COVID-19 dan ada kemungkinan akan meninggal dunia disebabkan jangkitan kuman tersebut. Maka apa yang dipesan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel setelah berjaya berada di seberang sana? Kata Nabi Musa alaihissalam, kenanglah nikmat Allah kepada kamu semasa dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya. Maka step yang pertama untuk kita mengurus emosi kita, iaitu kita perlu tenang. Inilah nasihat Nabi Musa AS kepada Bani Israel. Cara untuk tenang bagaimana? Dengan kita mengingati kembali nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebelum ini. Maka musibah yang kecil ini apalah sangat berbanding banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Baik, sebab itulah cara untuk kita tenang adalah dengan kita mengenang kembali nikmat yang kita perolehi. Kalau kita lihat juga dalam surah Al-Kawthar, Inna a'tainakal Kawthar, surah ini sebabun nuzulnya adalah Nabi SAW diuji dengan kematian anak baginda sendiri, kemudian dibantai dan juga diganyang oleh kaum musyrikin pada ketika itu. Nabi berasa sedih, lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini, memberikan satu motivasi kepada baginda, berikan satu panduan kepada baginda untuk menyelesaikan masalah, iaitu step yang pertama, perlu tenang. Baik. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan untuk kita mengurus emosi kita ketika dilanda musibah?
adalah melalui ayat yang ketujuh, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, la in syakartum la azidannakum, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmat. Baik, perkataan ta'adzana bermaksud beberapa perkara, iaitu kita mengosongkan pemikiran kita daripada memikirkan perkara-perkara yang menyebabkan kita rasa tertekan dan sebagainya, dengan memberikan laluan kepada satu perkara yang ingin disebutkan oleh Nabi Musa AS berdasarkan ayat ini, wa itta'adzana rabbukum. Maksudnya mereka mengosongkan fikiran, tidak memikirkan masalah yang sedang mereka hadapi, tapi mereka perlu ingat, perlu dengar apa yang bakal disebutkan oleh Nabi Musa AS. Sebab itulah step yang kedua adalah kita perlu fokus. Maka fokus kepada apa? Fokus kepada solution, bukannya fokus kepada masalah. Kalau kita terus fokus kepada masalah, kita tidak akan menjumpai solusinya. Step yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum. Maka perkataan syakartum, itu syukur, datang dalam bentuk kata kerja. Apa yang boleh kita faham di sini? Syukur tidak sekadar diucapkan dengan bibir kita, dengan lisan kita. Syukur perlu disusuli dengan tindakan. Maka step yang ketiga untuk kita mengurus emosi kita ketika dilanda musibah adalah kita perlu bertindak. Bertindak bagaimana? Bertindak untuk mencari jalan penyelesaian bagi situasi atau musibah yang sedang kita hadapi. Dan yang terakhir, step yang keempat, melalui ayat yang seterusnya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Pada konteks ayat ini membawa kita untuk kita sentiasa muhasabah diri. Mungkin ketika dilanda musibah, ada kalanya kita menyalahkan Tuhan. Mungkin ada ketikanya kita menyalahkan qada dan juga qadar Allah Subhanahu Taala. Mungkin ada ketikanya kita rasa gundah gulana sehingga tidak bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala kata, wala in kafartum inna azabi lasyadid, membawa kepada kita agar kita sentiasa muhasabah diri apabila dilanda musibah. Alhamdulillah, kita belajar 4 perkara, 4 step bagaimana untuk kita mengurus emosi kita ketika berada dalam musibah. Yang pertamanya adalah kita perlu tenangkan diri. Yang kedua, kita perlu fokus. Yang ketiga, kita perlu bertindak. Dan yang terakhir, kita perlu muhasabah diri kita. Alhamdulillah, moga-moga dengan perkongsian ini akan memberikan satu panduan kepada kita dalam keadaan kita berhadapan dengan musibah ini. Allah Ta'ala sentiasa berikan petunjuknya kepada kita. Stay at home and please be safe. Kerana itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.